Terima kasih pengerusi majlis pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan penghayatan ilmu, meneruskan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa istiqamahkan kita, sentiasa berada dalam jalan menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menelusuri satu jalan yang mana padanya dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan untuk ke syurga. Jadi pada petang ini kita sambung, minggu lepas kita dah baca dah hadis yang ke-12. Kita masuk terus kepada pemahaman tentang hadis. Apa yang kita dapat faedah daripada hadis yang iaitu matanya ialah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi apa yang kita dapat faedah daripada hadis ini ialah yang pertama ialah tentang membangun masyarakat yang mulia, iqamatul mujtama'il fadil, iaitu mewujudkan ataupun menegakkan satu kumpulan masyarakat yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kemuliaan, di mana Islam terlalu memberikan perhatian terhadap keselamatan masyarakat supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi dan penuh kesepakatan tanpa wujudnya permusuhan dan perbalahan sesama mereka. Yang mana dalam agama ni, dalam Islam ni dia sangat-sangat tegas, sangat-sangat memberi perhatian dalam masalah kesejahteraan di kalangan masyarakat, keselamatan satu kelompok manusia. Supaya apa? Supaya setiap daripada manusia tadi dapat hidup dalam keadaan fi wisamin wa wifaqin, iaitu dalam keadaan keserasian dan penuh kesepakatan. Maksudnya dalam agama ni dia tidak ada
dia usaha atas agama ini. Mana Allah Ta'ala kurniakan agama ni agama Islam. Bila kata Islam, daripada lafaz sin, lam, mim. Iaitu memberi makna kesejahteraan, keselamatan. Jadi dalam Islam ni, agama yang menitik beratkan tentang kesejahteraan manusia. Kesejahteraan sesuatu kelompok manusia. Kata supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi. Maksudnya adanya manusia, adanya masyarakat, adanya kelompok manusia yang duduk dalam satu keadaan bila mana dia mengamalkan Islam, maka akan hilanglah dia akan datang keserasian sesama orang Islam dan juga akan datang kesepakatan tanpa wujudnya permusuhan dan perbalahan sesama mereka. Ini Islam punya keinginan Allah Ta'ala inginkan dengan Islam tu, mana manusia akan dapat hidup dengan selamat. Semua akan ada kesepakatan dalam melaksanakan kehidupan. Kita begitu juga Islam memberi perhatian terhadap keselamatan individu. Seperti mana dalam maqasid syariah. Maqasid syariah. Kata maqasid tu ialah antara yang pertama ialah menjaga nyawa. Yang mana menjaga nyawa termasuklah menghindarkan segala pemusuhan, persengketaan, perbalahan. Sebab apa? Dengan kita menjaga kesemua ni, maka kita akan ada sifat untuk jaga nyawa orang. Dan kita akan berhati-hati dalam masalah yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kehidupan manusia. Begitu itu keselamatan individu agar dapat hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, bermesra dan dimesrai. Kerana tidak ada sebarang perbalahan dan juga pemusuhan di antara manusia. Itu keinginan apa yang kita boleh dapat sebenarnya daripada Islam. Dia memuliakan orang lain dan tidak disakiti. Dalam Islam ni, dia ajar apa? Sentiasa memuliakan orang Islam yang lain. Maknanya, termasuklah dalam memuliakan orang Islam yang lain ialah dengan kita tidak bercakap buruk tentang dia. Kita tidak berdusta tentang dia, mengumpat tentang orang Islam. Yang mana apabila sehinggalah dia dapat keluar dari dunia ketika mati dalam keadaan berjaya dan beruntung. Mana orang yang pegang Islam ni betul-betul, maka dia tidak akan berlakunya pemusuhan dan pembalahan sesama mereka, dan juga mereka hidup dalam keadaan aman, bahagia. Itu yukrimu wala yu'zi. Dia sentiasa memuliakan orang lain. Dan juga dia tidak akan menyakiti orang lain. Berdasarkan hadis yang kita baca ni, maka Islam menitik beratkan soal keselamatan. Mana antara soal keselamatan ni ialah kita menceritakan, tidak menceritakan keburukan orang kepada orang lain. Ataupun dia tidak mengambil tahu keadaan yang buruk daripada orang lain. Maknanya perkara yang tak berkaitan dengan dia tak buat pun, tak cakap pun. Sebab yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan manusia, merosakkan masyarakat dan mencetuskan kebinasaan ialah campur tangan sebahagian manusia dengan sebahagian manusia terhadap orang lain, terhadap urusan orang lain. Maknanya bila mana kita ambil tahu tentang orang lain, kita ceritakan keburukan kepada orang tersebut kepada orang-orang yang lain, maka dia akan mendatangkan keperpecahan. Dia akan datangkan pergaduhan dan sebagainya. Bila kita menceritakan buruk seseorang itu kepada orang lain. Dan kat sini, sebab yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan manusia, merosakkan masyarakat dan mencetuskan kebinasaan ialah
campur tangan manusia terhadap urusan orang lain. Ambil tahu hal orang lain yang benda yang tak sepatutnya ambil tahu. Khususnya dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan mereka. Maknanya kalau kita tak ambil tahu pun tak ada masalah. Jadi bila kita bila sesuatu dia ambil tahu, mana ambil tahu tak ada masalah, tapi ambil tahu dan menceritakan keburukan orang lain pada kawan-kawan dia, pada orang yang lain. Maka itu yang boleh menimbulkan perpecahan. Bila diketahui dia ni yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita buruk tentang seorang, menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan. Jadi oleh kerana itulah Islam ini adalah dalil, antara dalil istiqamah dan benarnya iman seorang Muslim itu ialah dia meninggalkan campur tangan dalam urusan orang lain. Benda yang tak ada kaitan dengan dia tak buat. Biarkan sahaja. Mana kalau dia buat, mana benda tu boleh jadi dia sia-siakan masa dia. Okay. Maka dengan kita tidak mengambil, dengan kita tidak mengambil tahu keadaan orang lain, tidak mengambil tahu keburukan yang ada pada orang lain, maka secara tak langsung akan terpeliharanya masyarakat tadi daripada segala fitnah, daripada segala perkara-perkara yang buruk. Dan juga itu tadi tentang bila nak pelihara agama, nak pelihara agama itu ialah dengan cara kita tak ambil tahu orang lain. Maksudnya kesempurnaan Islam seorang itu ialah apabila dia ambil tahu hak orang lain. Dia tidak ambil tahu tentang orang lain. Mana benda yang tak ada manfaat bagi dia tinggalkan. Dia tak ambil tahu pun. Okay. Kemudian perkara yang kedua ialah menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan adalah merugikan dan tanda kelemahan iman. Iaitu rugi kalau seseorang itu dia menyibukkan diri dengan benda yang tak berkaitan dengan dia. Dia tak ada kaitan dengan orang tu. Jadi bila dia ambil tahu, menunjukkan ke apa? Dia ni akan merugikan masa dia, merugikan harta dia. Dan juga dia menunjukkan betapa lemahnya iman seseorang. Bila mana dia menyibukkan diri dengan orang lain. Benda yang tak berkaitan. Maka dia akan menyebabkan datangnya tanda. Maka itu adalah tanda kelemahan iman seseorang. Manusia hidup di dunia ini dikelilingi oleh ramai manusia lain. Ini kalau kita ni dekat satu tempat, keliling kita ramai. Ada orang lagi. Bukan kita seorang-seorang sahaja dalam dunia ni. Kesibukan dan perhubungan banyak berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Maknanya kesibukan seseorang itu dan juga perhubungan antara dua orang. Maknanya kalau dia ada macam-macam bentuk, macam-macam jenis. Macam-macam bentuk perjumpaan tadi ataupun macam-macam jenis melalui platform digital dan sebagainya. Mana dia banyak berlaku dan bertanggungjawab. Dia banyak berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Macam-macam cara. Macam-macam cara lah. Yang mana nak tahu hal orang lain. Seorang Muslim adalah bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dilakukannya. Seorang Muslim adalah bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dilakukannya. Apa yang dia buat tu, dia kena tanggungjawab. Dan bertanggungjawab terhadap setiap saat yang dihabiskan dan setiap perkataan yang dituturkannya. Jadi kena orang Islam ni dia memang bertanggungjawab terhadap semua benda yang dia buat. Benda tu amalan yang kecil ke amalan yang besar ke, dia bertanggungjawab atas amalan yang dia lakukan. Oleh itu apabila dia menyebutkan diri dengan tidak berkenaan, maknanya kalau benda yang tak perlu pun dia nak dengar ataupun dia nak tahu tak perlu pun. Oleh itu apabila dia menyebutkan diri dengan segala yang ada di sekitarnya dan mencampuri bidang-bidang yang tidak berkenaan, maka
semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Bila dia sibukkan diri dengan benda-benda yang luaran, benda-benda yang tak berkaitan dengan dia, dan juga maka dia bertanggungjawab terhadap setiap saat yang dihabiskan, setiap second, setiap saat yang dia habiskan untuk buat amalan. Kita seorang dia bertanggungjawab setiap saat yang dihabiskan dan setiap perkataan yang dituturkan. Maknanya apa yang dia masa yang dia habiskan, dan setiap apa yang dia tuturkan dengan lidah dia, semua dia bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Apabila dia menyebutkan diri dengan segala yang ada di sekitarnya, atau kalau dia semayang pun tak sempurna, dan banyaklah amalan-amalan yang lain tak sempurna, tapi tapi dia tak sibukkan diri dengan orang lain. Dia sibukkan diri dengan perkara-perkara yang tak berkaitan dengan dia. Maka semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Maka bila dia buat dia buat benda yang tak berkenaan dengan kehidupan dia. Dia buat sesuatu yang mana tak ada faedah dalam kehidupan dia. Dan dia sibuk dengan benda-benda yang tak sepatutnya dan campur binang-binang yang tak berkaitan. Maka semua tu melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Maknanya kalau dia buat benda-benda macam ni, benda tu akan lalaikan dia daripada menunaikan kewajipan. Waktu petang, waktu lain. Maka semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Dengan itu, di dunia dia terseksa dan di akhirat kelak akan dihukum dengan balasan yang setimpal. Itu adalah bukti kelemahan daya fikir dan tidak bersemadinya akhlak Nabi SAW dalam diri. Mana perkara ni, sibukkan diri pada benda yang dia tak ada kaitan dan juga dia buat benda yang merugikan, maka itu juga adalah tanda lemahnya iman seseorang. Imam Tirmizi rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lalu seorang lelaki berkata, bergembiralah kamu dengan syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata, apakah awala tadri fala'allahu takallama fima ma la yanbaghi aw bakhila bima la yanqudu. Apakah engkau mengetahui bahawa mungkin bahawa dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan? Apakah engkau mengetahui fala'allahu takallama bima fima la ya'ni? Adakah engkau mengetahui yang mana mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, atau dia bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan dengannya? Ini kalau kat sini kita bergembiralah dengan syurga, maka Nabi kata confirm ke dia masuk syurga. Confirm ke dia masuk syurga. Maka sebab tu Nabi SAW sabda, tidakkah kau mengetahui mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Takallama fima la ya'ni, dia cakap benda yang tak ada kaitan dengan diri dia, ataupun dia bakhil terhadap apa yang tidak menguranginya. Ini dia harta dia banyak sangat tapi dia bakhil. Maka ianya semua dia tidak membawa mana dia bila dia mengatakan sahabat tadi kata bergembiralah dengan syurga, Nabi kata kau tahu ke yang mana dia ni masuk syurga? Mungkin dia berbicara satu benda yang ataupun dia berlaku bakhil, menunjukkan yang berlakunya kekurangan pada dirinya, maka dia tidak, bila buat satu maka dia akan menyebabkan kekurangan pada diri kita. Mana bila kita buat benda yang tak sepatutnya,
maka akan berlaku kekurangan pada diri kita. Iaitu bila kita sia-siakan masa kita buat benda yang tak ada faedah, benda yang tak ada kaitan dengan kita. Kita buat benda tu. Padahal ada lebih penting perkara yang kita buat. Menyebabkan kita boleh dapat manfaat. Maka bila kita buat benda yang tak ada manfaat, maka akan berlakulah kekurangan pada diri kita. Ibnu Hibban rahmatullahi alaih meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata bihasbi mri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'nihi. Kata cukuplah seseorang itu dianggap mendapat kejahatan disebabkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya dan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai dianggap daripada kejahatan, daripada ataupun dia disebabkan cukuplah seorang itu mendapat keburukan disebabkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya dan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Maka mana itu sudah cukup untuk seorang tadi dikatakan sebagai buruk. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk apabila dia tidak mengetahui tentang dirinya dan dia menyebutkan diri tentang benda yang tidak berkaitan dengannya. Kata berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Mana kalau satu orang tadi dia ada duit banyak, dekat sini kata berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Dia satu benda tu dia apabila seorang muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya. Maksudnya dia tidak pandang pun benda-benda yang layak ni, benda yang sia-sia ni, benda yang tak ada kaitan dengan dia. Iaitu bila dia tidak pandang perkara yang tidak ada kaitan dengan dia, maka itulah sebenarnya dia akan dapat keselamatan dan kejayaan. Apabila seorang muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya dan memberi perhatian pada perkara-perkara yang akan memberi manfaat kepadanya di dunia dan akhirat. Dia bukan orang Islam ni, dia bila dia tahu dia punya tanggungjawab dia apa, maka dia akan sibuk dengan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan dia akan bagi perhatian perkara yang beri manfaat padanya di dunia dan akhirat. Benda yang boleh dapat manfaat, sama ada manfaat dunia ke ataupun manfaat akhirat ke, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara tersebut. Dia akan menjauhi perkara yang sia-sia. Mana orang yang Islam ni yang tahu, yang faham tentang kewajipan dan juga tanggungjawab, maka dia akan sibuk dengan dirinya dan memberi perhatian kepada perkara yang akan memberi manfaat kepadanya. Dia akan sibukkan diri dia dengan benda-benda yang dia dapat manfaat dari situ. Dia akan menjauhi perkara yang sia-sia. Dia akan jauhkan benda yang tak ada kaitan dengannya, yang sia-sia, kepada perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Maknanya benda-benda yang tak ada kaitan ataupun dia apa? Sama lagi. Maknanya kalau dia akan jauhkan diri daripada benda sia-sia. Maknanya orang Islam yang sempurna, dia tak akan pandang pada benda-benda yang tak ada menghasilkan manfaat. Orang yang cerdik ni, dia akan tengok sebuah benda tu, dia akan tengok benda tu ada manfaat ataupun tak ada manfaat. Jadi kalau benda tu tak ada manfaat, dia tinggalkan terus. Dia tak ada buat. Ataupun benda tu dia makruh, ataupun benda tu haram, lebih-lebih lagi lah. Maknanya benda yang ada yang termasuk dalam perkara-perkara yang buruk, ataupun benda tu tak ada kaitan dengan dia, maka dia tak akan bagi tumpuan pada benda tersebut. Apabila kita mengetahui bahawa perkara yang diperlukan oleh manusia di dunia ini terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak diperlukan, maka dengan ini kita dapat mengetahui bahawa sesiapa yang hanya membataskan urusannya kepada apa yang diperlukan sahaja, dia telah terselamat daripada banyak kejahatan dan dosa.
Maknanya benda yang kita perlukan kat dunia ni, nak dibandingkan dengan benda yang kita tak perlu, maknanya benda yang perlu tu sikit je. Yang tak perlu tu banyak. Bila yang tak perlu tu banyak, kita dah boleh tahu dah yang sikit tu apa. Maka bila kita tahu, dan bila kita bataskan urusan kita pada benda yang penting saja, benda yang diperlukan saja, maka kita akan terselamat daripada kejahatan dan dosa. Maknanya kita akan terselamat daripada melakukan keburukan-keburukan. Dan juga kita akan terpelihara daripada melakukan dosa. Kalau contoh kita ambil tahu hal orang lain dan dia tahu orang ni buruk dan dia ceritakan, maka boleh jadi ianya satu fitnah ataupun dia jadi ribah. Mana kedua-duanya satu benda yang tak elok. Kalaulah dia buat benda-benda ni, mana dia ambil tahu hal orang lain yang sepatutnya dia tak tahu, maka dia tak terlepaslah daripada kejahatan. Tapi kalau dia tahu apa benda yang dia nak dia buat, dia tahu benda yang diperlukan, yang tu sahaja. Benda yang dia tak perlu dia tolak tepi, tak pandang. Tak ada tawajuh pada benda tersebut. Dia hanya tawajuh bagi tumpuan pada benda-benda yang dia perlu sahaja. Maka dia akan terselamat daripada banyak kejahatan dan dosa. Dan serta akan menghabiskan masanya untuk beramal demi kepentingan akhirat. Orang macam ni dia akan usaha untuk buat amal untuk dapat akhirat. Dia tak akan biarkan masa dia berlalu tanpa dia buat amalan yang boleh bagi manfaat akhirat. Itulah dalil eloknya Islam. Itulah dalil eloknya Islam. Kuatnya iman dan benarnya takwa dan jauh dari hawa nafsu, dan juga dalil berjayanya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila dia tak ambil tahu hal orang lain, dia selamatlah. Selamat daripada perbuatan mengumpat, selamat daripada memfitnah orang. Sebab apa? Dia tak perlu pun. Maknanya yang dia pandang diri dia. Adakah diri dia ni dah cukup bersedia untuk menghadapi akhirat? Cukup ke waktu yang ada untuk dia ambil tahu hal selain daripada benda-benda yang wajib, benda-benda yang perlu. Imam Bukhari rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'asyri amsalha. Tuktabu lahu bi'asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Imam Bukhari rahmatullahi alaih kata, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu nak memperelokkan Islam ni, maka Islamnya itu ialah setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis dengan 10 kali ganda. Setiap kebaikan yang dia nak tulis, maka dia dapat tulis 10 perkara. Sehingga ila 700 dhi'fin. Sehingga ke 700 kali ganda. Maknanya bukan setakat 10 je. Kalau kualiti dia lebih lagi dalam satu-satu solat, maka Allah Ta'ala bagi yang lebih. Itu wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap keburukan yang dia telah lakukan, maka akan dituliskan baginya bimisliha, seumpamanya. Okay. Sementara Imam Malik rahmatullahi alaih menyebut dalam kitabnya Al-Muwatta' bahawa telah sampai kepadanya riwayat bahawa Luqman ditanyakan, apakah yang telah menyebabkan engkau sampai kepada keadaan seperti yang kami lihat ini? Mereka maksudkan ialah kelebihan. Apakah menyebabkan kau dapat kelebihan seperti mana yang kami lihat? Mereka maksudkan ialah kelebihan. Bercakap benar, menunaikan amanah dan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan aku. Apakah yang telah menyebabkan engkau sampai kepada keadaan seperti yang kami lihat ini? Maka ini mereka maksudkan kelebihan itulah bercakap benar.
mana bercakap benar, menunaikan amanah dan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan aku. Mana benda yang tak ada apa-apa kaitan dengan aku, sama ada dari sudut ibadat ke ataupun muamalat ke, tak ada kaitan, maka tinggalkan. Mana tiga perkara ni yang Imam Malik rahmatullahi alaih sebut dalam kitab Al-Muwatta'. Apakah yang menyebabkan engkau sampai maknanya kat sini tiga perkara, iaitu bercakap benar menyebabkan boleh sampai kepada maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menunaikan amanah. Apabila diberikan amanah, ditunaikan. Ini berlawanan dengan menunaikan amanah ialah khianat pada amanah. Maka orang yang khianat pada amanah, maka Allah Taala akan azab. Mana kat sini dia khianat dengan amanah, maka dia tidak mencapai kelebihan. Untuk dapat tahap yang maqam di sisi Allah Ta'ala, maqam yang tinggi, percakapan kita di dunia ini ialah percakapan yang benar. Tak ada percakapan yang merosakkan iman. Menunaikan amanah dan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan. Mana meninggalkan benda yang dia tak ada kaitan pun. Dia satu benda yang tak ada kaitan dengan dia, maka dia tinggalkan. Allah Akbar. Mana kesimpulannya daripada perkara yang kedua ni ialah untuk memelihara iman kita dan juga supaya kita ni tidak di kalangan orang yang rugi, maka janganlah kita sibukkan diri dengan perkara yang tidak ada kaitannya dengan kita. Sebab apa? Kalau kita sibukkan dengan perkara yang tak ada kaitan dengan kita, maka ia akan merugikan kita. Dan begitu juga dia akan menunjukkan kita Islam yang kita pegang ni menunjukkan lemahnya iman kita, lemahnya pegangan kita. Okay. Di sini menunjukkan apa? Kat sini sebagaimana yang nombor 2 tadi dia menyebutkan diri dengan perkara yang tak berkenaan adalah merugikan dan tanda kelemahan iman. Jadi didatangkan pula kalau orang tadi disebut dengan Allah, mana orang yang betul-betul dia jaga, maknanya dia menjaga kesempurnaan Islam, ialah hati dia sentiasa sibuk kepada Allah. Hati dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk dengan mengingati Allah Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempedulikan urusan orang lain yang tidak berkenaan. Maksudnya kalau benda tu tak ada urusan dengan dia, dia biarkan dia berlalu. Dia tak ambil berat pun, tak cakna pun. Sebab apa? Benda tu tak ada kaitan dengan dia. Tapi kalau benda tu ada kaitan dengan masyarakat, maka dan juga perlu dia campur tangan dia, maka itu tak ada masalah. Tapi kalau benda tu tak perlu pun campur tangan dia. Mana kalau kita datang mengeruhkan lagi keadaan, maka kita tak perlu. Maknanya kita jangan sibukkan diri kita kepada benda yang benda yang tak ada kaitan, benda yang tak berkenaan. Muslim yang beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seolah-olah dia melihat ni. Ini melihat dalam dirinya bahawa begitu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah Ta'ala juga hampir dengannya. Mana Allah Ta'ala akan meninggalkan perkara yang tidak diperlukan. Mana akan meninggalkan perkara yang tak diperlukan. Ini menjadi bukti benarnya dia bersama Allah Ta'ala. Ini benda-benda yang tak perlu ditinggalkan. Hanya bawa benda-benda yang perlu sahaja. Sesiapa yang menyebutkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan dengannya, maka itu menunjukkan bahawa dia tidak menghadirkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti tidak benarnya kebersamaan dia dengan Allah Ta'ala, maka binasalah amalannya dan dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang binasa. Mana kau sibukkan benda yang tak sepatutnya, dan juga dengan bila sibukkan benda tersebut menyebabkan berlakunya perbalahan, pergaduhan,
Siapa yang menyebutkan diri dengan perkara yang tak berkaitan dengannya, maka itu akan menunjukkan bahawa dia tidak menghadirkan dalam dirinya rasa takut pada Allah. Dalam hati dia tak ada rasa takut. Maka sebab tu dia berani ubah ayat-ayat. Dia berani ubah kedudukan. Benda tak berkaitan dengan dia, dia takkan pandang lah. Diriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi katanya, di antara tanda-tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang ialah Allah menjadikannya kesibukannya pada perkara yang tidak berkenaan pada dirinya. Ini yang kita takut. Kita takut. Kita kena sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ni sentiasa hati kita terpaut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara yang berkenaan pada diri. Maknanya Allah Ta'ala akan sibukkan kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Dengan benda-benda yang tidak berkenaan. Jadi menyebabkan Allah Ta'ala berpaling daripada kita. Itu yang kita takut. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita sentiasa dapat kita dapat lihat Allah, kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kita Allah Ta'ala pandang pada kita. Jadi orang yang mana Allah Ta'ala palingkan dia daripada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala jadikan dia ni sibuk pada benda-benda yang tak berkaitan dengan diri. Dia tak ada kaitan dengan satu, tapi dia duduk sibuk-sibuk. Maka itu adalah satu menyebabkan seorang tu Allah Ta'ala berpaling daripada. Jadi kita kena minta pada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan kita sentiasa berada di atas hidayat. Dan supaya Allah Ta'ala tak berpaling daripada kita. Okay. Apakah perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia dan juga apakah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana manusia tak perlu, tak berkenaan dengan manusia. Perkara-perkara yang perlu, yang ini berkenaan, tidak perlu, yang ini tidak berkenaan bagi manusia. Di antara perkara yang diperlukan oleh manusia ialah sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup seharian. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya. Itu yang diperlukan oleh manusia. Adapun selain daripada perkara ini adalah tidak diperlukan. Maksudnya kalau manusia ini perlu apa? Maka benda yang diperlukan saja yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan juga dengan bila sebut kapal terbang, kalau kita kata benda yang kita perlu, benda yang kita dalam kehidupan kita, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya, maka itu benda yang diperlukan dan kita perlu kepada perkara tersebut. Begitu juga benda yang berkaitan dengan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Maka benda tu yang kita kena sibukkan diri kita. Tapi kalau benda yang tak perlu, antara perkara-perkara yang tidak diperlukan oleh manusia ialah matlamat duniawi yang melebihi daripada keperluan asasi dan hajat. Benda yang perlu, kita sibukkan diri kita kepada benda yang perlu, dan benda yang tak perlu ditinggalkan. Maknanya kalau benda dari sudut keperluan hidup, makan, minum semua, maka kita sibukkan diri dengan sekadarnya sahaja. Maknanya jangan kalau benda tu melebihi daripada had batasan, maka dia dah kira tak perlu. Maka dia akan jadi sia-sia. Begitu juga pakaian. Maknanya pakaian kita boleh kita
kita boleh sibukkan diri kita dengan pakaian, tapi sekadar yang telah ditetapkan oleh syariat sahaja. Betul juga tempat tinggal dan seumpamanya. Dan juga perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Maka benda yang akhirat, ada benda-benda yang diperlukan. Maka itu sahaja kita bagi perhatian. Adapun selain daripada perkara ini tak diperlukan. Antara perkara yang tidak diperlukan oleh manusia ialah matlamat-matlamat duniawi yang melebihi daripada keperluan asasi dan hajat. Maknanya benda disibukkan diri dengan dunia mana melebihi daripada sepatutnya. Benda apa, daruriyat dan hajiat. Maknanya benda yang daruriyat, yang tu yang kita kena utamakan. Tetapi benda yang, walaupun benda tu benda daruriyat, tapi kalau dia melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh syariat, berlebih-lebihan, maka dia dah dikira sia-sia dah. Melakukan perkara yang sia-sia. Benda-benda dia tak berkenaan. Ataupun benda tu hajat tapi melebihi daripada kadar hajat yang sebenar. Maka itu pun juga telah, bila kata dia melebihi kadar hajat, maka ianya dah dikira sia-sia, tak diperlukan. Seperti memperbanyakkan harta benda dunia. Dah ada harta dah berlambak-lambak, tapi masih rasa tak cukup. Nak usaha lagi, mati-matian. Mana daripada pagi, mana sanggup keluar awal pagi, balik malam. Padahal dah ada yang secukupnya dah. Tapi masih lagi, maknanya maksud dia melebihkan tu, memperbanyakkan harta benda sehingga menyebabkan kelalaian berlaku. Kecuaian dalam melaksanakan perintah berlaku. Maka itu pula perkara yang sia-sia. Benda-benda yang luar, benda tak diperlukan. Seperti kata, dan mempelbagaikan makanan dan minuman. Betul juga. Antara perkara yang apa dikatakan satu benda bid'ah lah, mana kata, ialah makan berlebih-lebihan. Contoh yang diperlukan hari ni, makanan tu sekadar tu je, tapi dia punya ketamakan dia tu, dia beli macam-macam, tapi tak makan. Itu yang dipanggil malayani, benda yang sia-sia, yang tak diperlukan oleh kehidupan, tak diperlukan oleh badan. Dia dipanggil israf, iaitu kata apa? Israf ni boros. Maka dia termasuk juga dalam la ya'ni, benda yang tidak ada kebaikan, mana benda yang tak diperlukan, benda yang sia-sia. Menuntut kedudukan dan kepimpinan serta suka kepada puji-pujian dan sanjungan daripada manusia. Ini benda yang tak diperlukan, tapi kalau buat benda tersebut menyebabkan dia dikira sebagai orang yang buat benda sia-sia. Oleh itu, di antara dalil benarnya seorang Muslim ialah menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mana jauhkan diri daripada benda-benda yang tak diperlukan. Benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita. Lebih-lebih lagi sekiranya terdapat unsur-unsur yang menggadaikan agama. Benda yang tak ada unsur gadaikan agama, yang kata berlakunya pemborosan dan sebagainya, itu pun dilarang. Itu pun kita kena jauhkan diri daripada perkara tersebut. Dia melebihi daripada keperluan kita. Tapi kalau ada yang sehingga menggadaikan nyawa, itu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Dia tidak akan ada ganjaran di akhirat disebabkan dia buat benda-benda tersebut. Benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Itu lebih lagi dipanggil la ya'ni. Okay. Maknanya
Kat sini syarih mendatangkan apa perkara yang perlu, apa perkara yang tak perlu. Jadi benda yang tak diperlukan oleh kehidupan kita, sama ada dalam bentuk daruriyat ataupun hajiat, benda yang melebihi daripadanya, maka itulah benda yang dikatakan la ya'ni. Perbuatan-perbuatan yang harus. Ada benda yang perlu, ada benda yang tak perlu. Kat sini pesyarih atau pengarang kitab mengatakan, kata iaitu apakah perbuatan yang harus, iaitu perkara yang tidak memberi manfaat kepada manusia di dunia dan juga di akhirat. Benda tu harus, tapi dari sudut manfaat tak ada. Seperti mana bermain, bersenda gurau dan perbuatan yang mencacatkan muruah, mencacatkan maruah adalah daripada perkara yang tak diperlukan. Mana benda-benda harus ni sebenarnya benda-benda yang tak diperlukan pun. Maka amat baik bagi seorang Muslim meninggalkannya kerana ia adalah membuang waktu pada perkara yang bukan menjadi tujuan manusia diciptakan. Nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kat sini pengarang begitu, walaupun perkara-perkara tersebut harus, bila kata harus, dia tidak memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Mana kalau kata benda-benda harus, bermain, bersenda gurau, maka itu perbuatan-perbuatan yang harus. Tapi oleh kerana perbuatan tersebut dia mencacatkan dia benda tak ada manfaat, walaupun benda tu harus, maka dan tak diperlukan, maka dielakkan. Dan perbuatan yang mencacatkan maruah adalah daripada perkara yang tidak diperlukan. Maksudnya bila benda itu tak perlu, ditinggalkan. Amat baik bagi seorang Muslim meninggalkannya kerana ia adalah membuang waktu pada perkara yang bukan menjadi tujuan manusia diciptakan. Amat baik bagi seorang Muslim meninggalkannya kerana ia adalah membuang waktu. Maksudnya benda-benda tadi, oleh kerana benda harus, buat pun tak dapat tak dapat ganjaran, kalau tak buat pun tak dapat apa. Mana tak ada bagi manfaat untuk dunia akhirat pun tak ada bagi manfaat. Maka bermain seperti kita, amat baik bagi seorang Muslim meninggalkannya. Mana kalau boleh benda tu ditinggalkan. Kerana ia adalah membuang waktu pada perkara yang bukan menjadi tujuan manusia diciptakan. Mana dari sudut asal matlamat kejadian manusia macam mana? Maka kalau dia buat benda-benda tersebut, menyebabkan dia akan buat sia-sia. Jadi benda tu walaupun benda harus, ditinggalkan. Sebab apa? Dia membazir waktu, membazir masa. Berlebih-lebih dalam percakapan adalah di antara perkara yang tidak diperlukan. Dalam bab bercakap pun kita kena dia ada limit juga. Dia ada had batasan juga. Banyak mana yang perlu, banyak mana yang tak perlu. Jadi benda yang diperlukan itu memang perlu bercakap. Jadi dia tidak dikategorikan layak ni. Tapi kalau kita bercakap benda yang tak diperlukan pun, cakap benda yang tak ada manfaat, akhirat pun tak ada manfaat, dunia pun tak ada manfaat. Mana antaranya ialah bila berlebih-lebihan dalam bercakap. Bercakap, mula-mula cakap benda yang ada fakta, tapi bila dah terlalu banyak bercakap, maka dia akan keluar benda-benda yang merapu. Jadi berlebih-lebihan dalam bercakap juga adalah antara perkara yang tak diperlukan. Kadang-kadang ia boleh membawa seorang Muslim kepada percakapan yang diharamkan. Maksudnya kalau benda yang, kalau dia lebih-lebih dalam cakap, boleh jadi kadang-kadang dia mula-mula dia cakap okey, tapi sampai satu tahap dia cakap benda yang dah tak elok lah. Dari segi cakapan yang bentuk mencarut dan sebagainya. Maka bila dia melebihi daripada itu, maka dia percakapan kadang cakapan tu kadang-kadang benda tu harus, tapi boleh sampai satu tahap dia akan jadi tak harus. Dia akan jadi melayani. Dan boleh jadi dia akan jadi haram.
Oleh kerana itu, di antara akhlak seorang Muslim ialah tidak hingar-bingar. Mana tak campur urusan orang. Tak banyak bercakap. Dia tak ada masuk campur pada mana-mana. Mana telah diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu katanya, Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Qala taqilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim finnar, atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab disebabkan dengan semua perkara yang kita bicarakan? Adakah kita ni nanti Allah Ta'ala akan azab kita disebabkan apa yang kita cakap? Daripada perkara-perkara yang buruk. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak ada sesuatu yang akan menyembamkan muka manusia ke dalam neraka selain daripada hasil-hasil lidah mereka. Maknanya kita kena jagalah kita punya lidah ni, agar lidah kita ni tak bercakap benda-benda yang menyebabkan dosa dan sebagainya. Kalamu bani Adam alaihi la lahu illa al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa dzikrillah. Kata percakapan anak Adam adalah kerugian daripadanya kecuali amar ma'ruf nahi munkar dan zikrullah. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu juga kat sini dalam bercakap pun kita kena jaga had batasan dia, kerana kalau kita bercakap yang berlebihan, kadang-kadang boleh mendatangkan apa yang kita cakap tu benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi kita kena usaha untuk jaga percakapan kita. Paling bagus kita cakap benda-benda yang baik lah. Cakap benda-benda yang ada yang ambilnya daripada Al-Quran dan sebagainya. Sifat-sifat seorang Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahawa antara sifat seorang Muslim ialah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bernilai dan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak serius dan hina. Maksudnya antara sifat orang Islam yang sempurna, dia akan cari benda-benda yang boleh bagi manfaat akhirat untuk dia. Dia menyibukkan diri dengan benda-benda yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauhkan diri daripada perkara yang tidak serius. Maksudnya kalau benda-benda yang yang tak perlu, dia kalau ataupun perkara-perkara tersebut dia tidak ada nilai, maka menjauhkan diri daripada perkara yang maka antara sifat orang Islam yang sempurna ialah jauhkan diri pada benda yang tak serius, benda-benda yang hina. Okay. Yang terakhir ialah menjauhi diri daripada perkara yang tak faedah. Mana kesimpulan daripada keseluruhan hadis ni ialah hadis ni didik kita tentang satu adab. Dan hadis ni mengajar jiwa kita supaya jauh daripada benda-benda yang buruk, benda-benda yang ada kekurangan. Mana dari segi manfaat akhirat tu tak ada. Kita ajar adab kepada kita ialah tidak melakukan benda yang sia-sia. Meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Satunya tarkuhu ma la ya'ni, kita tinggalkan benda-benda yang tidak diperlukan, mana tidak ada kaitan dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua ialah kita tinggalkan benda yang tak ada faedah. Tak ada faedah untuk dunia akhirat, tak ada faedah. Maka kita dan tidak bermanfaat. Mana kalau benda tu tak ada manfaat, ditinggalkan. Mana ataupun bila sesuatu benda yang mana kita lihat
Kalau kita beli benda tu dah ada dah, kita nak beli lagi pun itu satu pemborosan namanya. Jadi kita kena elakkan diri kita daripada pemborosan. Mana mala ya'nihi itu juga termasuklah boros terhadap satu-satu perkara, satu-satu benda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa, dan juga saya minta maaf pada para hadirin hadirat sekalian atas kekurangan yang berlaku pada diri saya. Mudah-mudahan Allah Taala terima dan tuan-tuan maafkan segala kekurangan saya. InsyaAllah Ustaz. Teruskan Ustaz, kita nak buka soalan kot. Okey Mas, teruskan. okay, nak buka soalan Ustaz pada jemaah. Kalau ada lah, insyaAllah. Dipersilakan jemaah jika ada. Senyap je ni Ustaz, rasanya okey. Sebab saya rasa penerangan yang Ustaz sampaikan tadi pun sangat jelas. InsyaAllah mereka semua faham. Kita tutup majlis Ustaz ya. Boleh, insyaAllah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua jemaah kerana sudi bersama-sama dengan Ustaz Farid untuk slot kuliah asar kita dengan pengisian hadis Imam Nawawi. Syukur Alhamdulillah banyak ilmu yang Ustaz kongsikan tadi bersama kita. InsyaAllah bermanfaat. Semoga kita tidak sibukkan diri kita dengan perkara yang melalaikan. Lebih-lebih lagi jangan kita sibukkan diri kita dengan urusan orang lain yang boleh membawa kepada pergaduhan dan pertelingkahan. Mohon semoga kita dijauhkan dan kita sibukkan dengan perkara yang boleh memberi kebaikan untuk akhirat kita. Dan Ustaz juga pesan tadi kita jaga lidah kita cakap yang baik-baik saja, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas pengongsian ilmu yang sangat baik. Semoga memberi manfaat dan barakah buat kami jemaah semua. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Dan jangan lupa malam ini di Gema Nur Iman kita ada kuliah Isyak bersama dengan Ustaz Khairul Fahmi untuk pengajian berkitab begini rupanya kisah Nabi Adam. InsyaAllah kita jumpa pada malam ini dan mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.